Beberapa malam yang lalu, semasa saya memandu pulang dan saya memandu di kawasan perumahan saya kurang beri perhatian pada persimpangan. Subhanallah, sebuah kereta datang dari arah lain mungkin 150 km sejam. Lajunya dari blind spot saya, sikit je lagi kena saya dan saya hilang kawalan. Saya jam brake betul-betul berhenti depan pokok dan saya mengucap Subhanallah. Pada masa-masa yang paling kita tidak jangkakan, malang tidak berbau ya. Maksud saya sudah lewat malam dan saya memandu di kawasan perumahan. Saya kurang memberikan perhatian tetapi seseorang yang mabuk pandu dengan cara itu. Dan saya berfikir sendiri, subhanallah, berapa ramai orang yang telah melalui saat ini dan mereka tidak sempat break dan langgar pokok itu terus. Dan nyawa mereka juga berakhir. Dan berapa ramai pula orang berfikir bahawa mereka akan terselamat dari keadaan sedemikian. Dan mereka sempat berkata, wah, nasib baik tak langgar pokok. Kerana kita selalu bernasib baik dan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nasib baik itu kepada kita supaya kita dapat mengingati panggilan yang sebenar yang akan datang tak tahu bila. Tapi seringkali kita hanya menutupkan mata dan hanya berkata, anda tahu apa, nasib baik tak kena. Saya mengatakan ini sepanjang masa, subhanallah. Jika anda ingin melihat orang yang mempunyai khusyuk, cuba kamu naik kapal terbang. Apabila kapal terbang mula bergegar dengan kuat disebabkan angin kuat, semua yang baru dan tak pernah naik kapal terbang dan juga yang amateur, dulu saya pun salah satunya, yang terbang untuk kali pertama, kedua, ketiga dan yang tidak kerap terbang dan pesawat mula bergegar kuat seperti itu, mereka baca majalah dan secara tiba-tiba mereka letak majalah dan mula membuat doa. Orang yang biasa travel hanya tengok dan gelak aja. Anda tahu seperti sabar, tak apa-apa insyaAllah. Dan mereka berkata ada tips untuk terbang. Cuba tengok pramugari, itu petua bagi orang yang takut terbang. Sekiranya mereka kelihatan takut, maka anda pun perlu takut. Tapi sekiranya pramugari hanya relax je buat kerja dan masih menghidangkan kacang dan minuman dan sebagainya, maka anda pun sepatutnya okey je. Tetapi ketika tiba-tiba tengok pramugari panik, kita mula khusyuk, mula mengucap dan berdoa dan sebaik sahaja pesawat stable, mereka ambil majalah itu semula terus sambung baca. Sebaik saja pesawat mendarat, mereka panggil rakan mereka dan berkata, wah, gilalah tadi. Risau aku kejap dibuatnya. Dan kemudian itu pula mereka meneruskan hidup mereka seperti tak ada apa-apa pun yang berlaku. Allah mengantar panggilan seperti itu kepada kita sepanjang masa. Berapa kalikah anda pernah nyaris mengalami kemalangan kereta atau anda sememangnya pernah mengalami kemalangan kereta dan jika ia berlaku 1 inci lagi dekat pun kepala boleh kena. Berapa kali anda hampir mati dan Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan tanda-tanda itu kepada kita. Mesej itu kepada kita dengan sebab dan bukan semestinya pesimistik. Ia hanya pesimistik jika kita tidak bersedia untuk itu. Dan itulah maksudnya. Dr. Altaf sebutkan penyamaan kematian sama dengan ujian atau hidup sama dengan ujian. Dan jika anda telah bersedia untuk peperiksaan dan anda sampai ke dewan peperiksaan, anda tak takut lagi. Itulah sebabnya ketika anda membaca tentang para solehin yang terdahulu, semasa anda membaca mengenai kehidupan mereka yang soleh, tak lain tak bukan anda akan dapati bahawa sepanjang hidup mereka, mereka sangat takut akan kematian. Dan mereka sangat takut tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa Al-Ihtidam, yang merupakan masa para malaikat datang di hadapan anda dan saat apabila mereka sedang meninggalkan dunia ini, mereka tersenyum, mereka gembira. Mereka tahu bahawa mereka telah bersedia untuk saat itu. Itulah sebabnya anda pernah mendengarkan bahawa orang yang beriman hidup antara harapan dan ketakutan. Dia mempunyai 2 bahagian, harapan dan ketakutan. Saya akan tanya mana yang sepatutnya lebih berat. Sekiranya anda sepatutnya takut kepada Allah ke atau lebih berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa pendapat anda semua? Jawapannya sebenarnya kedua-dua sekali. Dan sepanjang hidup anda harus mempunyai lebih sikit ketakutan daripada harapan. Dan bila anda sampai pada saat-saat itu di mana anda akan meninggalkan dunia ini, harapan anda harus lebih daripada ketakutan anda. Dan seperti itulah para soleh yang terdahulu. Mereka menjalani kehidupan dengan berasa lebih dalam ketakutan daripada harapan. Kerana walaupun anda mempunyai profesor yang baik, anda telah bersedia untuk profesor itu seolah-olah dia adalah profesor yang paling garang di seluruh alam semesta. Dan apabila anda sampai nak ambil ujian, sebaik saja anda tengok kertas ujian, anda kata, senang, Alhamdulillah. Ia semudah yang saya fikirkan. Tetapi pada masa yang sama, saya telah bersedia seolah-olah akan terkejut dengan kertas ujian yang sukar. Tapi Alhamdulillah. Ini kelas seni lah, memanglah pun senang kan? Man ahabba liqa Allah. Barang siapa suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya.
Dan Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah menceritakan hal ini dalam hadis qudsi bahawa Allah berfirman, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahi liqa'ahu." Barang siapa suka bertemu dengan aku suka bertemu dengannya. Dan sesiapa yang benci bertemu dengan aku benci bertemu dengannya. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dan alhamdulillah, para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengemukakan soalan-soalan yang ada di fikiran kita sekarang. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kita semua benci mati. Tidak ada yang suka kematian." Dan dia SAW berkata kepadanya, "Ini bukan soal kematian, tetapi orang yang beriman ketika dia diberi berita rahmat dan keridaan Allah dan juga kegembiraan yang sedang menantinya, membuatkan dia tak sabar untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, yang jahat, semasa dia diberi berita dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumannya yang akan dikenakan selepas itu, maka dia benci bertemu Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi ini semua mengenai bagaimana anda melihatnya.